keperluan ilmu bagi mufti. Ya, mufti yang dimaksudkan bukanlah mufti Perlis ke, mufti Johor ke, mufti wilayah, tapi bagi orang yang nak memberikan fatwa tentang hukum dan yang seumpama dengannya, yang berkaitan dengan ilmu-ilmu Islam kepada manusia. Tentang semua fatwa-fatwa mesti ada ilmu. Lalu suka saya ingatkan sekali lagi apa yang telah pun kita sebutkan berulang-ulang kali sebagai peringatan, yang diriwayatkan bahawa Ibnu Umar pernah berkata, ahli ilmu thalathah, ilmu itu ada dah 3 cabang, al-kitabu natiqun wa sunnah madiyah wala adri, iaitulah yang pertama kitab yang berkata-kata, yang kedua sunnah yang telah lampau, yang ketiga aku tidak tahu. Jadi itulah dia 3 cabang ilmu. Yang pertama, mestilah nak mengetahui orang itu menyampaikan ilmu ataupun menyampaikan pandangan dia semata-mata, mestilah ada tak dia sebutkan ayat-ayat Al-Qurannya, paling kurang pun terjemahannya ataupun mafhumnya, dan bukan semata-mata pandangan dia, saya rasa daripada awal sampai habis, langsung orang tak merasa apa-apa. Orang tak merasa apa-apa daripada Al-Quran, orang merasa dia punya rasa je, kan? So jadinya bila Al-Quran tu tak ada. Baik, yang keduanya iaitulah wasunnah madiyah, iaitulah sunnah Nabi SAW, yang juga perlukan kepada hadis-hadis yang kuat dan seumpamanya. Dan yang ketiga, kalau kamu tidak ada preparation dari sudut Al-Quran dan hadis, maka ketika itu jawapan yang paling layak bagi orang yang berilmu adalah saya tak tahu, saya belum bersedia, saya belum buat kajian. Ya, sebagaimana saya suka nak sebutkan pengalaman saya berjumpa dengan Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi, bertanya kepada beliau satu soalan. Kan, saya tanya kepada dia, apakah dia maksud al-jamaah dalam hadis Nabawi yang banyak itu? Kan, contohnya man faraqal jamaah qaida shibrin faqad khala rabqatal islam an unuqih, sampai habis. Kemudian ada pula man mata wa laisa fi unuqi bai'ah mata mitatan jahiliyah, apa itu maksud bai'ah pula. Kemudian antalzam jama'atal muslimin wa imamahum, apa itu jamaah, apa itu jamaah, kan? Maka sebelum dia beri jawapan, saya sebut dulu apa maklumat yang telah saya ada, yang saya ambil daripada Imam At-Tabari yang menyebutkan jamaah itu. Yang saya tahu, saya kata kepada beliau, yang pertama ada ulama kata a'immatul mujtahidin, yang pertama. Yang kedua ada pula kata sawadul a'zam minal muslimin, iaitulah kumpulan majoriti umat Islam. Yang ketiga pula ada yang mengatakan ia adalah a'immatul hadis, iaitulah ulama-ulama besar hadis. Kemudian ada yang pula kata sahabat Nabi. Tapi saya kata pada beliau, saya nampak pandangan-pandangan ini kemungkinan tak berapa saya nampak boleh masuk dalam suasana zaman hari ini. Ya, so apa pandangan Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi dalam hal ini? Beliau dengan selambanya mengatakan, betul jawapan yang awak ada, yang saudara beritahu itu, itulah yang saya ada, dan saya belum buat kajian. Dengan relax sahaja, tanpa ada rasa malu, kerana beliau adalah orang yang alim, mengetahui sampai manakah sempadan ilmu beliau. Jadi itulah yang kita nak. Itulah yang kita tak mahu orang Islam hari ini, mufti-mufti ataupun para ustaz-ustaz di Malaysia ke di mana sekalipun, bila mana dilontarkan dengan persoalan yang dia tidak tahu, maka dia cuba juga jawab sampailah konon-kononnya dia tahu, padahal dia tak tahu juga, kan? Sampai orang jadi confused, maka dia akan menyesatkan orang, menyesatkan diri sendiri dan menyesatkan orang. Na'udzubillah min dzalik. Sebab itulah orang alim ini, mereka perlukan kepada perbincangan dengan alim yang lain supaya datang rasa tawaduk itu, dan mereka patut memahami wa ma utitu minal ilmi illa qalila, tidak aku ketahui daripada ilmu itu kecuali sedikit sahaja. Jadi ramailah di kalangan sahabat yang sangat bimbang untuk memberikan fatwa mereka tanpa didasari oleh ilmu, ya, dan mereka menangguhnya, ya. Dan sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas, man aftan nas fi kulli mas'alatin fi kulli ma yas'alunahu anhu fahuwa majnun. Dia katakan, siapa yang memberikan fatwa kepada manusia dalam semua benda yang disoal kepadanya, maka dia adalah orang-orang yang gila. Itu menunjukkan bahawa orang ada yang tak tahu, ya. Baik, kemudian Ibnu Sirin pula mengatakan, la ayyamutar rajul
jahilan, mati seseorang itu dalam keadaan jahil, khairul lahu min an yaqula ma la ya'lam. Dia lebih elok daripadanya mati dalam keadaan dia tak tahu tapi dia cakap. Dia tak tahu pasal apa benda Islam tu, utamanya dia mencakap je ikut suka hati dia. Lebih baiklah dia senyap, jahil gitu saja, mati gitu saja. Ya. Baik, jadi kemudian banyak lagi dalil-dalil lain, iaitulah Ibnul Musayyab ataupun Musayyib, iaitulah penghulu kepada tabi'in. Ya, hampir-hampir tidak memberikan fatwa dengan mengatakan Allahumma salibni, ya Allah selamatkanlah aku daripada orang jumpa aku nak tanya fatwa ni, dan juga daripada tersilap dalam fatwa dan seumpamanya. Itulah dia begitu jaganya mereka dalam memberikan fatwa, ya. Abu Bakar As-Siddiq telah pun mengatakan bahawa dia tak berani nak menyebutkan idza qultu ma la a'lam ayus sama tuqilluni, manakah dia langit yang nak memayungi aku, manakah dia bumi aku nak duduk, nak menjorok di bumi mana, apabila aku berkata dengan satu perkara yang aku tidak mempunyai ilmu tentangnya. Ya. Dan banyak lagi kita lihat tabiat dan juga perihal sahabat-sahabat Nabi dan juga ulama-ulama tabi'in yang besar. Mereka tidak berapa berani untuk ke hadapan memberikan fatwa, ataupun bukan tak berani, tapi kerana mereka bimbang, mereka akan tersilap, dan nafsu kadang-kadang cukup mudah untuk menolak kita memberikan satu fatwa yang sebenarnya belum cukup kajian dan seumpamanya. Maka oleh kerana itu, bagi orang-orang yang nak memimpin tentera, memimpin penghukuman terutamanya, Nabi sebut al-qudatu thalathatun. Orang hakim ni ada 3 jenis. Itnani finnar, 2 dalam neraka, 1 dalam syurga. Rajulun alimal, yang dalam syurga ini adalah seorang lelaki hakim, alimal haq, dia tahu yang benar, faqada bihi, dan dia berhukum dengan ilmu dia yang benar itu, fahuwa fil jannah, maka dia dalam syurga. Wa rajulun qadha linnas ala jahlin fahuwa fin nar. Seseorang lelaki yang menghukum manusia lain dengan jahilnya dia, maka dalam neraka. Maka seorang lagi, wa rajulun arafal haq, dia tahu kebenaran, fajara fil hukm, maka dia sengaja menzalimi dalam hukumnya, fahuwa fin nar, dia juga dalam neraka. Baik, habis. Jadi itulah dia beberapa bab tentang ilmu dalam bab politik dan qada, dan juga dalam mufti yang perlu sentiasa berhati-hati, ya, daripada memberikan fatwa dan pandangan tanpa membuat kajian ataupun telah membuat kajian terlebih dahulu.